Nissan Almera baru sudah tiba di Malaysia. Apa yang menarik? Jom kita tengok. Di sebelah saya ini adalah Nissan Almera generasi keempat yang sudah pun dilancarkan di Malaysia. Ini adalah varian VLT yang paling tinggi, harganya RM91,000. Dan varian di bawahnya pula ada VL berharga RM80,000 dan VLP yang dijual pada harga RM86,000. Ini adalah harga tanpa SST yang diberikan sehingga 31 Disember ini, dan kalau anda beli pada tahun hadapan, pada tahun 2021, harganya mungkin akan meningkat sekitar RM4,000 ke RM4,500 lagi. Harga ini kalau anda bandingkan dengan Honda City Grade V adalah lebih tinggi RM5,000, dan kalau bandingkan pula dengan Mazda 2 sedan adalah kurang RM10,000. Ada sebab kenapa Almera ini dijual sebegitu, dan anda tengok rupa dia saja sudah agak menarik berbanding Almera yang dulu. Kalau dulu anda perasan Almera menggunakan banyak rekaan yang berbentuk bulat-bulat. Bulat di sini, bulat di sana. Tapi sekarang Almera baru ni banyak lebih kepada rekaan yang tajam. Anda tengok lampu untuk varian ini, lampu LED-nya ada garisan tajam, dan bahagian tengah grillnya menggunakan rekaan V-Motion. Yang boleh nampak ada V chrome tu, dan di bawah juga berbentuk V. Untuk varian ini juga ia datang dengan lampu kabus LED, tetapi lampu penunjuk arah adalah masih lagi menggunakan halogen. Dan kemudiannya kalau anda tengok di bahagian tengah ini, logo Nissan yang besar dan mempunyai pelindung plastik dan Lucina ni sebenarnya menyembunyikan sensor untuk sistem amaran pelanggaran dan juga autonomous emergency braking. Ya, AEB datang standard untuk semua varian Almera, bermula daripada varian yang paling rendah sampai yang paling tinggi ni. Tapi di sini saya nak bagi tahu varian VL dan VLP dia tak dapat lampu jenis LED dan juga lampu DRL LED. Ia kemudiannya diganti dengan lampu jenis halogen reflector, dan juga fog light juga menggunakan jenis halogen. Lain daripada itu, bahagian hadapannya semua sama. Kalau anda lihat dari tepi, Almera baru ini lebih sedap mata memandang. Dia dah nampak seperti sedan biasa bentuknya dan tidaklah terlalu pelik seperti Almera sebelum ini. Dan kemudiannya anda lihat garisan ini berakhir di depan pintu hadapan. Rim 16 inci yang anda lihat ini, 2 tona, diberikan untuk varian VLP dan juga VLT. Ia dibalut dengan tayar saiz 205/5516, tayar Continental UC6. Untuk kelengkapan lain, pembuka pintu jenis tanpa kunci, cermin sisi yang boleh dilipat secara elektronik, dan juga lampu penunjuk arah LED diberikan standard untuk semua varian. Satu lagi yang menarik saya lihat daripada tepi ini adalah panel plastik yang berwarna hitam ini, yang menyambungkan bingkai pintu sehingga ke belakang. Nampak seperti bumbung ini terapung. Dekat bahagian belakang ni, semua varian mendapat lampu yang sama, lampu LED kombinasi ini. 2 reverse sensor, diffuser di bawah, dan satu lagi kemasan hitam yang coraknya seperti carbon fiber. Spoiler ni cuma datang untuk varian paling tinggi VLT saja, tapi kalau anda beli varian VL dan juga VLP, anda boleh tambah RM950 untuk dapatkan spoiler ni dengan door visor dan juga kemasan seperti carbon fiber di bahagian dalam dekat pembuka pintu. Dan satu lagi ada di hujung sana ada tulisan turbo di situ yang sedikit kecil dan macam segan-segan je dia nak ada kat situ. Masuk ke bahagian dalam ni, anda boleh nampak rekaan papan pembuka Almera baru agak menarik, jauh lebih menarik berbanding model sebelumnya. Rekaan dia nampak penuh, semua bahagian ada sesuatu dekat situ. Tapi ada sedikit pelik sikit dengan corong pendingin hawa di tengah berbentuk mendatar, tapi di tepi adalah bulat. Rekaan papan pemuka yang anda nampak ni dengan warna 2 tona sebenarnya diberikan kepada varian pertengahan VLP dan juga varian paling tinggi VLT. Atas ni keras, tapi bahagian tengah ni dibalut dengan kulit yang berwarna putih. Steering juga dibalut dengan kulit, dan menariknya di bahagian bawah ia menggunakan rekaan yang berbentuk rata. Tiada pedal shifter pada steering ni, tapi tak guna sangat pun sebab ia cuma dilengkapi dengan transmisi automatik CVT. Lagi untuk varian VLP dan VLT ni juga, ia datang dengan 2 skrin digital. Dekat bahagian panel instrumen ada satu tolok analog di situ untuk kelajuan, dan di tepinya ada skrin digital 7 inci. Di tengah pula ada lagi satu skrin untuk infotainment bersaiz 8 inci, dan anda juga boleh ubah dia punya paparan dan respon dia juga agak baik.
Sistem untuk infotainment ini boleh juga disambungkan kepada Apple CarPlay, tapi yang peliknya untuk Android Auto tak boleh. Tapi ia masih lagi mempunyai Bluetooth dan anda boleh sambungkan kabel USB kepada telefon. Bawah pada skrin infotainment ni kita dapat melihat ada butang kawalan pendingin hawa dengan skrin digital kecil di situ, soket USB, soket 12V, sambungan AUX, butang pemula enjin di sini, tombol gear jenis biasa saja lurus, dan butang yang kecil tanpa tulisan apa-apa ini sebenarnya adalah butang sports mode, brake parking biasa saja, dua tempat letak cawan, dan perihat tangan yang kecil tapi agak lembut di sini, dan di dalamnya ada juga satu lagi soket USB. Tempat duduk varian VLT ini juga datang dengan balutan kulit 2 tona, putih dan hitam sama seperti papan muka. Bentuknya menggunakan bentuk semi bucket yang mempunyai sokongan pada bahagian tepi. Kalau kita tekan rasa macam keras sikit, tapi bila duduk sebenarnya agak selesa. Dan ini adalah tempat duduk yang dibangunkan oleh Nissan dengan konsep zero gravity. Untuk varian paling tinggi ni juga tiada pelarasan elektronik, cuma semuanya dilakukan secara manual. Untuk naikkan tinggi boleh, ke depan, ke belakang dan juga sandar. Tapi untuk tempat duduk penumpang, ia tidak boleh dinaikkan tinggi dan rendah. Cuma depan, belakang dan juga sandar. Itu saja di bahagian depan, kita sambung pula di bahagian belakang. Duduk je di bahagian belakang ni, perkara pertama yang saya nampak adalah kedudukannya seperti lebih tinggi daripada kedudukan pemandu di hadapan. Kemudiannya tempat duduk juga adalah kulit 2 tona, dan ruang untuk kaki mencukupi. Nak kata luas tu tidak, tapi cukup-cukup. Dan kami try tadi, 3 orang dewasa duduk sekali boleh masuk, tapi tidaklah begitu selesa. Dan tempat duduk ini sebenarnya boleh juga dilipatkan dengan ada penarik di situ. Barang lainnya ada, ini perihat tangan, rasa macam tinggi sikit walaupun untuk orang dewasa, dan kemudiannya ada soket USB 1 di bawah. Untuk membuka bahagian boot, anda perlu tekan butang di bawah, naik ke atas. Ruangnya nampak memadai untuk sebuah sedan segmen B, dan kapasiti 482 liter ini sebenarnya lebih kecil sekitar 40 liter berbanding Honda City. Di bawah pelapik ni ada tayar kecemasan, tapi dia menggunakan saiz yang kecil dan bukan saiz yang sama seperti yang berada pada kereta. Dan ruangnya ada lagi ruang lebih di situ. Inilah dia ruang enjin untuk Nissan Almera baru. Semua varian menggunakan enjin sama, dan kalau anda tengok daripada atas ni, nampak agak berserabut dengan banyak hos dan ada wire yang terdedah juga di situ. Di bawahnya itu sebenarnya adalah enjin 3 silinder 1.0 liter yang mampu menghasilkan kuasa 100 PS dan 152 Nm torque. Enjin dengan sistem turbo ini, pengecas turbonya berada di belakang dan ada intercooler kecil di hadapan ni untuk sistem penyejukan. Enjin ini kemudiannya disambungkan dengan transmisi automatic Xtronic CVT yang mempunyai sistem D-step logic. Ini adalah satu sistem untuk menghasilkan rasa penukaran gear seperti transmisi automatik biasa. Kuasa ini kemudiannya dihantarkan kepada 2 roda di hadapan. Untuk sistem keselamatan, sekali lagi saya nak beritahu, semua Nissan Almera ini, semua varian mendapat amaran pelanggaran hadapan, AEB, ABS, EBD, Hill Start Assist dan 2 cagak isofix untuk tempat duduk belakang. Untuk varian paling bawah VL tu, ia mendapat cuma 2 beg udara, tetapi VLP dan VLT mendapat 6 beg udara. Kemudiannya cuma varian paling tinggi VLT ini saja yang mendapat cruise control, iaitu cruise control biasa saja, kamera 360 darjah dengan pengesan kalau ada objek yang bergerak, blind spot warning dan juga rear cross traffic alert. Menurut edaran Tancong Motor, Nissan Almera yang dipasarkan di Malaysia ini mempunyai spesifikasi paling tinggi dalam ASEAN dan mengatasi Almera di Thailand. Tetapi ia masih lagi tidak dilengkapi dengan pakej keselamatan Pro Pilot yang boleh memberikan kereta ini dengan ciri seperti adaptive cruise control dan juga lane centering assist. Jadi dengan apa yang saya terangkan tadi, apa pendapat anda tentang Nissan Almera baru ini? Adakah ia berbaloi untuk dimiliki dengan harga sebegitu berbanding Honda City, Mazda 2 sedan ataupun Toyota Vios? Ataupun mungkin anda tidak suka dengan bentuk sedan ini dan akan terus pergi kepada SUV seperti X70 atau X50 yang baru. Nyatakan pendapat anda di ruangan komen dan kita berjumpa dalam video seterusnya. Terima kasih.